Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang kembali mendengar Zaid Ibrahim Podcast. Dalam Facebook saya 2 hari dahulu, saya mempertikai. Saya kata saya tak setujulah cadangan naib Presiden UMNO yang mengatakan, we move on. Cukuplah kita memperkatakan soal pengampunan Najib Razak. Seolah-olah begitulah saranan beliau. We move on. Saya pun setujulah, we move on. Tapi move on to where? Di mana UMNO nak move on? Kalau janji-janji kita kepada rakyat, kepada ahli UMNO belum kita tunaikan. Biasalah ya. Parti-parti politik ini banyaklah. Sebelum pilihan raya, sebelum berkuasa, janji macam-macam. Manifesto setinggi langit. Tengoklah kerajaan PKR, kerajaan Madani ini, kerajaan Unity Government. Apa reform yang dia buat sekarang ni? Tapi begitulah janji mereka dahulu. Malah harapan kita begitu tinggi bila mereka melantik seorang Menteri UMNO sebagai Menteri Institusi Perubahan, Reform. Dan setelah setahun lebih ini saya nak tanya, institusi mana yang telah kita reform? Jadi, kalau mereka tidak mahu kotakan janji mereka, sekurang-kurangnya kita orang UMNO, ahli UMNO, kotakanlah janji kita. Bukankah kita berjanji hari itu, semasa Datuk Najib dihantar ke penjara Kajang, bukankah kita berjanji kepada semua ahli, kita akan berusaha sedaya upaya untuk membebaskan beliau? Bukankah itu janji? Saya bukan bermaksud kita menggunakan cara-cara yang tak halal, yang bertentangan dengan kerajaan. Tetapi jelas bahawa ada unsur-unsur dalam kes beliau, dalam perbicaraan beliau yang tidak kena. Yang pada saya menunjukkan satu kepencangan dalam sistem pendakwaan kita. Okey. Bukankah UMNO dan kerajaan ini yang menjanjikan, kita akan adakan Royal Commission untuk menyiasat apa yang ditulis oleh Tommy Thomas? Dalam bukunya sudah tentu ada unsur-unsur pendakwaan ataupun kenyataan-kenyataan beliau mengenai kes ini. Di mana Suruhanjaya tersebut sekarang ini? Apakah UMNO sudah diam diri, tak mahu mengambil isu ini lagi? Cukup cukup untuk hanya janji kepada kita. Itu tak adil lah. Di mana janji kita kepada orang UMNO setelah kita merasai bahawa program pendakwa raya di negara kita yang juga program negara, ada unsur-unsur politik yang terlibat dalam kes-kes tertentu yang memudaratkan kita. Kita tahu dan kita berjanji pada masa itu, pisahkanlah peranan program negara dan pendakwa raya. Ofisnya berbeza, bosnya berbeza, dan orang-orang yang membuat keputusannya profesional. Ya, tidak ada tekanan politik daripada pejabat menteri dan sebagainya. Itu janji kita. Apa kita buat dengan janji itu? Belum apa-apa.
Dan bukankah kita juga dengar kenyataan di peringkat rayuan, di peringkat judicial review yang akhir kes Datuk Najib itu, 5 orang hakim yang paling senior yang membuat keputusan menolak rayuan beliau, judicial review itu. Tetapi seorang hakim, Datuk Rahman Sabli, Ketua Hakim Sabah Sarawak, dia memberi hujah yang cukup bernas. Dia kata bila seseorang itu tidak mempunyai pembelaan, tidak mempunyai peguam, tidak ada pembelaan yang cukup, maka dia patut dibebaskan. Kerana itu padanya ialah miscarriage of justice. Dan itu bukan hanyalah suatu-suatu kes dalam dunia ni yang membuat kenyataan begitu. Banyak kes-kes lain di India, di Amerika, di Australia yang membuat penekanan yang sama bahawa seseorang yang dituduh, khususnya kes-kes yang serius, wajib diberi pembelaan, wajib ada peguam untuk membuat penghujahan terakhir. Tapi Datuk Najib tidak ada pembelaan itu. Jadi masa itu kita janji bahawa perkara ini akan kita timbulkan, akan kita perjuangkan, supaya tidak akan lagi berlaku perkara seperti ini. Kita kena ingat, kita kena ingat semasa timbalan Perdana Menteri kita, Zahid Hamidi, bila dia memohon kepada mahkamah untuk DNAA. DNAA ni pengampunan jugalah, tapi dibuat oleh peguam negara. Kalau kes sudah selesai, kita buat pengampunan kepada raja. Tapi bezanya nama lah. Satu DNAA, satu lagi pardon. Tapi semasa DNAA itu jelas satu-satunya hujah yang digunakan ialah kita ataupun kerajaan akan membuat penyiasatan melalui Royal Commission jika ada salah laku dalam pendakwaan, kekurangan prinsip ataupun melanggar prinsip pendakwaan yang sahih. Sebab itulah mungkin mahkamah melepaskannya. Sebab itulah mungkin pendakwaan ditarik terhadap Zahid Hamidi kerana mungkin ada kebincangan tertentu. Kita juga tahu dalam kes Syahrir Samad, Tan Sri Syahrir Samad, dia pun didakwa amla. Duit masuk, Datuk Najib bagi dia 1MDB money katanya. Tapi dia dibebaskan setelah diketahui bahawa dalam kes dia tu tuduhan dibuat sebelum penyiasatan pun berakhir. Beginilah kebincangan yang berlaku dalam sistem pendakwaan kita. Dan kita ingat lagi, banyak lagi kes-kes yang dibuat oleh peguam negara. Budi bicara peguam negara, tarik balik kes itu, tarik balik kes ini, tarik balik kes Guan Eng, tarik balik kes-kes Nicky Lau and the gang, tarik balik kes-kes di Sabah, Sarawak. Jadi kita boleh terima budi bicara peguam negara. We can accept that discretionary powers of the AG, but we cannot accept the discretion of the king. Apa sudah jadi ini? So, jadi kita kena teruskanlah. Negara ini mesti mempunyai landas-landas dasar, prinsip dan cara pelaksanaan sistem yang lebih baik. Sistem perundangan, sistem keadilan yang lebih baik. Itu janji kita kepada orang UMNO. So we cannot move on selagi perkara ini belum selesai. Thank you.